Ya, kalau anda berkesempatan untuk ke FRIM, sebenarnya ini merupakan tarikan semula jadi FRIM untuk pelancongan pendidikan destinasi pelancongan semula jadi yang popular di Selangor dan juga pelancong tempatan serta luar negara. Pelbagai aktiviti berteraskan pembelajaran mengenai alam sekitar yang ditawarkan di FRIM ataupun lebih dikenali sebagai Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia. Untuk bercakap lebih lanjut, pada pagi ini saya mahu bersama untuk bersama dengan Dr. Nur Azlin binti Yahya, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami seperti yang diwar-warkan tarikan semula jadi FRIM untuk pelancongan pendidikan, derma pelancongan pendidikan ini. Buat permulaan mukadimahnya, mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Terima kasih. Institut Pendidikan Perhutanan FRIM ni memanglah dia punya fungsi utamanya ialah untuk penyelidikan. Ya. Tapi kebetulan kita mewarisi sejarah yang sangat hebatlah ya, yang bermula dengan penanaman ataupun daripada lokasi yang telah diidentifikasi di sejak tahun 1922. Jadi kawasan kami itu telah mula dijadikan lokasi sebagai tapak penyelidikan. Ya. Dan daripada seawal 1927 telah ditanam dan kita punya bangunan yang pertama pun pada 1929. Jadi pokok-pokok ni semua dah matang, ada sebahagian yang sentiasa ditanam. Jadi kita berterusan menanam. Jadi sekarang kita merupakan satu kawasan hijau yang agak sukar kita dapat lihat pada masa inilah, terutama di kawasan bandar. Jadi kami mengongsikan kita punya kampus ini, terutama di kampus utama di Kepung ni, yang mana kita membuka kepada orang awam, tetapi dengan harapan bukan hanya dapat menjalankan riadah secara santai untuk mendapatkan cabaran dan sebagainya, tetapi kita boleh belajar sedikit mengenai alam sekitar. Jadi walaupun kita sebuah hutan yang memang ramailah yang ingin datang melawat, tetapi kalau boleh kami akan menyelitkan elemen-elemen pendidikan lah. Ya. Itu lagi satu, kita punya akses ni amat berhampiran dengan Kuala Lumpur. Kita tidak, orang kata banyak, kita tidak ada kekurangan pelawat lah untuk melawat. Cuma kita inginkan pengalaman yang lebih berkualiti dari segi rekreasi kita, ada kita panggil programming lah. Maksudnya diselitkan elemen-elemen pendidikan ini supaya bila mereka balik ke tempat mereka masing-masing, mereka mendapat sesuatu yang boleh menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar dan hutan ini, dan juga kalau boleh dicontohi FRIM ni. Sebab kalau daripada dulu sebelum tahun 1920-an itu, kawasan ini merupakan sebahagian besarnya adalah kawasan bekas lombong. Jadi telah ditanam tahun demi tahun, sekarang hampir 100 tahun ni ya. Tapi maksudnya manusia ini bukanlah tidak dapat berbuat apa-apa ya. Kalau kita mulakan dengan awal, dengan dedikasi, dengan usaha dan kesabaran, lihat sekarang FRIM telah menjadi sebuah hutan yang kadang-kadang orang tak tahu pun yang FRIM ni sebenarnya sebuah hutan buatan yang berasal untuk penyelidikan lah ya. Jadi sebagai sebuah organisasi penyelidikan, kita juga mempunyai tenaga mahir lah. Kita ada botanis, kita ada silviculturist, kita ada arboris dan sebagainya. Jadi daripada situ juga pengetahuan itu mudah dirujuk. Jadi bila kita menjalankan rekreasi, membuka kawasan kita untuk pelancongan, kita berharap perkara-perkara yang saintifik dapat diterapkan supaya bukan hanya elemen mencabar itu saja yang ada, tapi ada elemen yang baru yang bercirikan pendidikan. Dan yang paling penting tu ialah bila kita balik daripada FRIM tu, kita bukan hanya dapat kepuasan atau just tick what we have done, but we have satu inspirasi lah untuk membangunkan kawasan dengan kawasan-kawasan hijau. Okey, sudah pastinya terma pelancongan pendidikan itu adalah perkara yang boleh dipromosikan dan juga dilanjutkan. Cumanya untuk pakej-pakej ataupun promosi-promosi yang juga ditawarkan oleh pihak FRIM untuk mungkin mereka yang ingin berkunjung ataupun melawat ke FRIM. So kita memang mendapat banyak permintaan. Kalau sebelum COVID-19 hari itu kita hampir mencecah 1.4 juta pada satu masa lah. Sehingga kami terpaksa menapis atau membuat proses-proses yang lebih orang kata menjamin kepada kualiti ya. Kita pernah dengar mengenai daya tampung atau carrying capacity. So we are following, kita akan mengikutlah apa yang kita cuba terapkan tu. Dan tempat-tempat yang dahulu sangat popular ialah di kampus utama. Kita sekarang ada dua bahagian ya. Mungkin Encik Ismail, tuan
yang lain juga pernah mendengar mengenai Forest Skywalk ni. Jadi Forest Skywalk yang terbaru adalah di kawasan yang dipanggil Kepung Botanic Garden, yang mana dia ada pintu masuk yang berbeza. Kalau kita melihat pada masa dulu, pintu masuk utama di mana ada air terjun, ada rumah Terengganu dan ada juga bangunan yang paling lama kita di situlah, bangunan tahun 1929, bangunan warisan. Dan dia kita sekarang hanya membenarkan secara bertempah lah. Jadi jika ada juru pandu, jika ada tempahan, kita masuk, kita berilah gitu. Jadi supaya kita tidak merosakkan alam sekitar yang ada di situ. Sebab itu kawasan yang memang kita jaga. Selain daripada penyelidikan, kita juga merupakan kawasan pemuliharaan ex situ tumbuh-tumbuhan yang langka. Bukan hanya untuk Malaysia ataupun termasuk Sabah dan Sarawak ni, tetapi juga untuk Asia Tenggara. Jadi ada pelbagai spesies yang kita ingin dipelihara lah. Jadi kami sedikit berhati-hati untuk membenarkan bilangan yang terlalu banyak. Jadi sekarang kita fokuskan kepada kawasan yang kita panggil Kepung Botanic Garden. Di situ juga ada ex situ conservation, tapi dia lebih bertema, dia lebih seperti setting seperti sebuah taman lah. Kalau di kampus utama tu lebih kepada hutan ya. Jadi kalau di Skywalk ni tadi, ini yang Skywalk tadi tu? Ya, ini yang kita lihat. Jadi struktur ni sebenarnya istimewa kerana dia adalah aluminium dan dia terletak di kawasan Kepung Botanic Garden. Sekarang ini kita punya tarikan utama lah ya. Pada tahun 2020 kita kita kena PKP, tetapi kita telah sempat buka selama 35 hari. Tetapi dalam masa 35 hari itu kita telah dapat 12,000 pelawat. Itu pun kerana kita menghadkan, kerana mengikut SOP lah ya. Jadi sekarang kapasiti kita ialah 360 orang sehari. Pada masa tersebut kurang daripada 100 orang sehari lah. Jadi kalau kita lihat Skywalk tu, ketinggian dia adalah antara 18 sehingga 50 meter. Gayat tengok dah. Jadi keistimewaan aluminium ni, dia dibina dengan tidak merosakkan alam sekitar ya, sebab aluminium adalah elemen yang ringan dan kita tidak menebang pokok, dan bila kita mengheret kalau tiang konkrit dan sebagainya, mungkin kita merosakkan lah. Jadi kalau kita lihat dalam gambar tu, dia memang di celah-celah kawasan hijau lah. Jadi ini tarikan kita yang sekarang yang terbaru. Dan Doktor, bagaimana dengan waktu operasi ataupun pembukaan untuk frame ni sendiri? Frame kalau dari segi ni kita buka dalam masa antara pukul 8.30 sehingga pukul 5. Tapi kalau Skywalk pukul 2.30 kita dah tutup. Cuma sekali lagi seperti tadi, ia adalah melaksanakan secara bertempah lah. Bertempah. So kalau untuk Skywalk ini kita ada sistem online. Sebab kita pernah alamilah semasa kita buka 30 hari dalam tahun 2020 tu, memang orang beratur panjang dan satu kawalan SOP agak sukar, dan juga yang keduanya kita ada yang kecewa tidak dapat masuk lah ya. Jadi dengan adanya tempahan atas talian ni, kita dah pasti dah ada tiket dan telah boleh pilih masa mana yang nak. Harganya berapa? Kalau untuk orang dewasa, harganya dewasa yang ada kad pengenalan ya, RM15. Tetapi jika nak naik tower yang 50 meter tu, dia tower yang lain sikit lah. So yang itu tambahan RM5. Jadi RM20 sahaja. Murah. Jadi untuk yang orang daripada yang tiada pula MyCard ataupun kad pengenalan Malaysia ni, dia kita letakkan harga 40 dan 10 untuk tower tadi, untuk menara 50 meter. Jadi kami mengira jugalah kita punya return of investment ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Malaysia telah membiayai, tetapi kita perlu menjaga juga kita punya return of investment lah. Jadi sebab itu kita letakkan bayaran tidak juga terlalu tinggi, tetapi kita akan mencapai insya-Allah kita punya investment ROI ini tadi. Tetapi dengan tujuan pendidikan ni juga tadi. Jadi kalau di sebelah atas
atas, kita melihat di bahagian utara, kita akan dapat melihat kawasan Frim. Jadi kita boleh dapat membezakan kawasan yang telah ditanam tadi yang seawal 1927 tadi di belah utara, dan di sebelah barat kita akan lihat Kepung Botanic Garden yang berupa taman, ada kolam. Kolam pun sebenarnya ialah ex-mining pond. Jadi kawasan tersebut pernah dilombong. Jadi bila ini daripada zaman kolonial Great Britain dululah menanam tumbuhan dengan harapan dia boleh menjadi semasa hutan. Tapi di Kepung Botanic itu lebih terbuka kawasan dia. Dan pula kita pula nampak kawasan Kuala Lumpur kita boleh nampak KL. Kita boleh nampak KL Tower daripada kawasan, daripada ketinggian terutama ketinggian 50 tadi, tapi ketinggian 25 kita pun kita sudah boleh nampak dengan jelas lah. Alright, itulah dia pengalaman yang tidak boleh dibeli di mana-mana, hanya boleh didapati di Frim. Dapatkan tiket anda untuk melawat, dan juga seperti yang dikatakan oleh doktor tadi, secara bertempah di laman Sesawang ataupun laman media sosial, Instagram, Twitter dan juga Facebook, serta laman Sesawang Frim untuk mendapatkan tempat anda, juga untuk mendapatkan peluang anda untuk kemasukan dan sebagainya. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia Frim kerana bersama dengan kami. Kita nak bersama dengan Zalia untuk ada sesuatu yang nak dikongsikan, Zalia. Terima kasih.